Keropok goreng sedap rasanya. Keropok goreng sedap rasanya. Boleh dimakan di mana saja. Boleh dimakan di mana saja. Tajuk tugasan kumpulan kami adalah laporan bertulis berkumpulan berunsurkan makanan tradisional iaitu keropok leko di Sedili Best Food Kota Tinggi, Johor. Tujuan kumpulan kami membuat kajian tentang makanan tradisional keropok leko adalah kerana kami ingin mengetahui bahawa generasi muda pada masa kini masih mengenali mahupun tidak tentang makanan tradisional yang terdapat di negara ini. Seterusnya, kami juga mengkaji tentang adakah makanan tradisional masih lagi menjadi pilihan utama masyarakat pada masa kini. Lakamban ikan tenggiri bikin keropok. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti 7 jenis alatan membuat keropok leko. Seterusnya ialah mesin pengisar ikan, di mana mesin ini berfungsi untuk mengasingkan isi ikan daripada tulangnya. Seterusnya ialah mesin pengadun dough. Mesin ini berfungsi untuk mengadun tepung bersama isi ikan yang sudah siap dikisar menjadi dough. Mesin penimbang digital. Mesin ini berfungsi sebagai menimbang berat adunan dough untuk satu batang keropok leko. Seterusnya adalah mesin roller. Mesin roller ini digunakan untuk membentuk keropok leko secara memanjang dan berlingkar. Seterusnya ialah peti sejuk beku. Peti sejuk beku ini berfungsi untuk menyimpan keropok leko yang sudah siap direbus. Mesin pemateri vakum. Mesin ini berfungsi sebagai mesin pembungkus keropok leko. Ia bertujuan untuk mengelakkan keropok leko itu ditumbuhi kulit. Sedap sekali. Objektif kajian yang kedua adalah untuk mengenal pasti 6 ramuan yang digunakan semasa memproses keropok leko. Antara 6 ramuan yang digunakan semasa memproses keropok leko ialah yang pertama, isi ikan selayang. Isi ikan merupakan bahan utama dalam memproses keropok leko. Penggunaan ikan yang berkualiti serta bermutu menjadikan keropok leko sebagai makanan yang berprotein dan kaya dengan iodin semula jadi. Bahan yang kedua adalah ais. Ais dapat mengekalkan kualiti dan kekenyalan isi ikan serta merendahkan suhu semasa penggaulan dough. Bahan yang ketiga adalah tepung sagu. Tepung sagu berfungsi untuk membantu tekstur keropok leko menjadi lembut dan enak. Bahan yang keempat ialah sodium glutamate, iaitu singkatan perkataannya ialah MSG. Ianya berfungsi sebagai penambah perasa, iaitu menambahkan rasa kepada rasa ikan. MSG ini akan dimasukkan ke dalam mesin pengadun untuk diadun bersama dough. Bahan yang kelima adalah gula. Gula dapat memberi rasa, sedikit kemanisan dan mengawal kerosakan protein kepada keropok leko. Ianya juga adalah sebagai pengawet serta menambah nutrisi pada makanan. Bahan yang keenam iaitu terakhir adalah garam. Garam berfungsi untuk memberi rasa yang cukup dan sedap kepada keropok leko. Jenis garam yang digunakan dalam memproses keropok leko adalah garam halus. Marilah adik, mari. Ialah objektif yang ketiga, iaitu mengenal pasti cara penyimpanan dan pembungkusan keropok leko. Keropok leko perlu dibungkus dengan plastik seperti plastik HDPE. Setelah dibungkus, keropok leko akan disimpan pada suhu 2 hingga 7 darjah Celsius. Anggaran jangka hayat keropok leko adalah selama seminggu. Pembungkusan secara vakum dan disimpan di dalam peti sejuk keropok leko akan dapat bertahan selama 6 bulan serta dapat mengekalkan rasa dan kualiti yang tinggi. Tujuan menggunakan HDPE tersebut adalah supaya keropok leko lebih kelihatan cantik dan menarik. Dia juga dapat memberikan kemudahan kepada pembeli untuk membawa. Selepas itu, proses melabel dilaksanakan dan keropok leko sedia untuk dijual. Keropok leko juga tidak boleh disimpan di tempat yang bersuhu panas atau lembap. Hal ini kerana jika diletakkan di tempat seperti itu, keropok akan mudah rosak dan menjadi berkulat. Abang, marilah makan bersama kami.
marilah adik. Maksudnya berapa lama perniagaan keropok leko ni dah dijalankan? Kalau ikut asalnya keropok leko ni dia hampir 30 tahun lah, tapi dia bermula masa di Bandar Mas. Masa tu ayah saya yang mulakan dekat saya. Lepas beberapa tahun, saya rasa dalam 5-6 tahun macam tu, stop dekat sana, berhenti dekat Bandar Mas, kita pindah duduk dekat Kampung Padang sebab ayah nak buat kebun. Jadi masa tu pun keropok leko pun kita terhenti kat Bandar Mas, kita buat keropok leko. Kita jual sendiri, kita jual di pasar malam. Dan sini buat sendiri, kita jual sendiri lah dekat pasar malam. Jadi kat sini ada orang buat kebun, abah pindah sini, mak pun kerja tukang kebun sekolah. Jadi masa tu terhenti juga. Dalam lama juga, saya rasa hampir 10 tahun lah terhenti. Dan selepas tu kita sambung balik buat sikit-sikit kat rumah. Maksud perniagaan tu bermula dari rumah nak sebelum ada ni? Ya. Yang ini dia baru juga dalam 8 tahun. Okey. Jadi masa dekat Kampung Padang tu kita ada buat juga kat rumah. Ada buat juga untuk berniaga pasar malam semula, tapi kita stop semula. Kita stop balik dan kita mula berniaga semula dengan agak serius pada tahun 2013 macam tu. Pada tu kita buat kat rumah. Masa tu kita dah mula buat keropok leko dengan segera. Lepas tu kita ada masalah tak cukup staff, dan tempat pun macam terhad. Jadi ayah saya decide untuk menyewa 2 kedai itulah, untuk jadikan tempat lebih selesa dan orang lagi mudah datang nak bekerja. Kalau ikutkan sejarah dia hampir 30 tahun. Kalau secara serius sejak kebelakang ni dalam 8 tahun, 10 saya rasa ada tahun. Itulah sebab saya kat rumah saya tak pegang, saya tak jaga. Saya belajar lagi. Saya ambil belajar, dah pindah sini. Jadi saya ambil keputusan saya tak kerja lah kat mana-mana untuk uruskan perniagaan, untuk uruskan ni. Sebab saya dapat ambil belajar degree dekat UiTM Puncak Alam, kos pengurusan operasi bisnes lah. Jadi berbekalkan apa yang belajar tu, kita cuba buat dekat tempat sendiri lah. Yang kedua, keropok leko ni seperti yang kita tahu dia berasal dari Pantai Timur. So maksudnya macam dari mana ilham untuk ayah puan melakukan perniagaan ni? Maksudnya tercetusnya idea tu macam mana? Dulu masa dekat Bandar Mas kita jual pasar malam tu, kita tak buat sendiri dulu. Kita masih lagi ambil keropok dekat sini. Sebab masa tu mak dia orang sini. Mak dia orang sini, maksudnya nenek lah, nenek belakang orang sini. Jadi memang ada balik ke sini lah. Jadi beli keropok dengan orang kat sini. Jadi lama-lama ayah berminat untuk belajar sendiri dan ada peluang berkursus di Marti Terengganu selama seminggu untuk penghasilan keropok leko, dan balik tu mulanya buat sendiri sampai sekarang tu semua daripada situ lah, berbekalkan daripada yang belajar di Marti Terengganu. Saya ingat pun tahun 91, 92 macam tu lah. Bahan-bahan yang dalam keropok leko tu kita nak tahu lebih detail, maksudnya digunakan bahan utama dia seperti apa ya? Bahan utama dia adalah ikan dan tepung, dan lain-lain tu perasa biasa. Macam tepung tadi tu, tepung dan ikan, rasa yang biasa tu adalah MSG, garam, gula. Alatan yang digunakan untuk memproses keropok tadi seperti apa? Sekarang mesin yang digunakan 3 ke berapa ya? Yang pertama tadi yang kita tengok yang kita adunkan jadi dough tu. Lepas tu timbang, pakai mesin timbang. Lepas tu kita roundkan dia kecil-kecil tu, pakai mesin keropok leko lah, mesin Yang membentuk keropok leko bentuk tu yang panjang tu lah. 3 tu lah yang utama. Satu yang rebus tu pun periuk tu dia kira sebagai alatan itu lah. Yang terakhir, pendapat pun lah, adakah keropok leko ni masih mendapat sambutan daripada orang ramai? Maksudnya berbagai generasi tua muda, adakah mereka masih mencari keropok leko ni sebagai makanan untuk mereka? Apa pendapat pun? Dari pendapat saya, jawapannya adalah ya. Ia adalah makanan yang daripada kecil ke sampai nenek semua cari. Dekat sini pun kalau budak kecil makan pun dia pandai rasa. Dia nak yang nak ni kata dia. Dia pandai pilih. Dia nak keropok. Jadi keropok ni sebenarnya kalau ikutkan dia evergreen. Dia takkan terputus dia punya orang kehendak tu takkan terputus. Orang akan pergi kat mana sebab dia sekarang pun dah jadi satu daya tarikan. Kat mana ada keropok orang pergi.
Sebab kita sendiri rasa bila cuti sekolah, cuti umur, orang memang sangat ramai sampai kita pun dalam production kita pun tak boleh kejar orang yang demand ni. Kita nak kerja demand tak terkejar. Memang permintaan dia orang tinggi lah. Ya, ya betul. Jadi tak adalah kita rasa macam sekejap kat tenggelam timbul. Dia bukan produk viral yang ada viral lepas tu tak viral, tak ada. Dia memang sentiasa ada. Ya. Itu sajalah soalan daripada kami. So, terima kasih. Akhir sekali ialah kesimpulan. Kesimpulannya, pengkaji telah berjaya menyiapkan tugasan yang diberikan dengan jayanya dan pengkaji juga telah melengkapkan hasil kajian berdasarkan objektif yang ingin dikaji. Seterusnya, pengkaji juga akan membincangkan tentang kesimpulan bagi setiap objektif. Terdapat 3 objektif. Objektif yang pertama, pengkaji dapat mengenal pasti 7 alatan yang digunakan semasa memproses keropok leko. Objektif yang kedua pula ialah pengkaji dapat mengenal pasti 6 ramuan ataupun bahan yang digunakan semasa memproses keropok leko. Objektif yang ketiga ataupun yang terakhir, pengkaji dapat mengenal pasti 2 cara pembukusan dan penyimpanan yang sesuai untuk keropok leko. Seperti yang kita dapat lihat, makanan tradisional seperti keropok leko masih mendapat sambutan yang hangat daripada masyarakat, tidak kira generasi muda atau tua. Kami berharap semua masyarakat tanpa mengenal batasan usia dan warna kulit untuk belajar mengenali lebih banyak jenis makanan-makanan tradisional untuk mempertahankan tradisi bangsa kita. Marilah abang